أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah sama-sama kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita berada pada muka surat yang ke-12, membahaskan rangkap yang kedua, rangkap yang kedua dari kitab Risalah Fikriyah yang menghuraikan tentang matan Jauharah At-Tauhid. Jadi rangkap yang kedua berbunyi ala nabi ja'a bit tauhidi wa qad 'arad dinu 'anit tauhidi. Artinya, ucapan selawat dan salam ke atas Nabi yang diutuskan dengan tauhid, yakni mengesakan Allah. Sesungguhnya ketika itu tiada agama yang dianuti yang mengesakan Allah. Itu terjemahan kepada rangkap kedua daripada matan Jauharah At-Tauhid. Ala nabi ja'a bit tauhidi, yakni selawat dan salam itu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datanglah ia nabi itu bit tauhid, membawa risalah tauhid. Dalam rangkap ini penulis menjelaskan siapakah individu yang dilimpahi selawat dan salam ke atasnya dalam rangkap sebelum ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis meletakkan perkataan Nabi merujuk kepada firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Jadi pengarang kitab ini dia mengatakan kepada kita bahawa selawat dan salam itu dilimpahkan sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang kitab ini dia menggunakan, dia kata alan nabi, kepada Nabi. Mengapa? Kerana mengambil sempena perkataan Nabi itu digunakan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56 ketika Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam rangkap ini mengajar kita bahawa betapa pentingnya kita berselawat ke atas Nabi. Apa buktinya? Buktinya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, sebahagian daripada akhlak dia selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah itu yang setinggi-tinggi keadaan, tetapi dia masih lagi sebahagian daripada akhlak Allah yang mulia, dia masih lagi berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Allah Taala berselawat ke atas Nabi? Makna Allah Taala berselawat ke atas Nabi itu ialah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat Nabi kita Muhammad SAW ke makam yang tertinggi, senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, Bukan saja Allah berselawat kepada dia, para malaikat juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah dan juga para malaikat berselawat ke atas Nabi, siapalah kita kalau kita tidak berselawat ke atas Nabi? Sebab di akhirat nanti Allah tak perlu kepada syafaat Nabi. Bahkan Nabi bila nak bagi syafaat, dia perlu izin daripada Allah untuk bagi syafaat.
Itu pun Allah Ta'ala berselawat ke atas dia. Para malaikat tak perlu syafaat daripada Nabi di akhirat nanti, tapi mereka berselawat ke atas Nabi. Adapun kita hamba-hamba Allah, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang pasti kita memerlukan syafaat Nabi kita. Maka bagaimana kalau kita tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Bila kita berselawat, ucapan dia macam-macam lah. Ucapan-ucapan selawat ini tak kira. Ya, sama ada yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh kita bacakan, ataupun ucapan-ucapan puji-pujian, selawat dan salam daripada para ulama kita juga boleh kita lantunkan. Tidak jadi masalah. Yang pentingnya dalam rangkap-rangkap selawat itu ada unsur-unsur kita mengagungkan ataupun kita menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan dia. Contoh kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Sebagian ulama menterjemahkan Allahumma salli ala Muhammad ni, dia kata apa? Ya Allah, kau tambahkanlah kemuliaan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu dah mulia dah. Dia dah mulia dah cukup mulia dah di sisi Allah. Tapi bila kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, engkau tambahkan lagi ya Allah kemuliaan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemahan di hati kita bila kita berselawat. Mulut kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, tetapi hati kita menterjemahkan tambahkan lagi ya Allah kemuliaan ke atas Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Apa dia maqasid daripada selawat ini? Apa tujuan dia? Mengapa dalam agama kita Nabi sendiri suruh kita berselawat pada dia? Nampaklah Nabi sendiri, ya, banyak hadis-hadis tentang selawat. Ya, Nabi mengajar kita, man shalla alayya salatan, barang siapa berselawat kepadaku dengan satu salawat, sallallahu alaihi asyar, Allah Ta'ala akan berselawat kepada dia 10 kali. Maknanya Nabi menggalakkan kita supaya berselawat kepada dia. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kan? Adakah Nabi kita rasa bahawa keadaan dia di dunia dan di akhirat tergugat kalau kita umat dia tak puji dia? Adakah kerana itu? Bukan. Ya, bukan. Dia suruh kita berselawat kepada dia tu supaya nak mewujudkan hubungan hati dan perasaan terhadap Nabi kita. Itu dia. Nampak tak? Ya? Ada satu orang Kristian, dia mengkaji Islam. Dia kata apa? Dia kata Nabi kamu pun dekat akhirat nanti miskin, dia kata. Itu. Nabi kamu di akhirat nanti miskin, belum tentu lagi masuk syurga. Kedudukan dia di akhirat tu nanti belum tentu lagi. Kita tak boleh lah gitu. Bagi kita Nabi Muhammad SAW ini kekasih Allah. Dia orang yang pertama sekali akan masuk syurga. Kita pun tanya, apa dalil awak kata Nabi saya di akhirat nanti jadi miskin? Dia kata, cuba kau tengok Nabi kau kata. Nabi kita ada satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca selepas azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ata halat lahu syafa'ah. Siapa-siapa yang baca selepas azan ataupun selepas iqamah, doa tu tadi, Nabi kata apa? Halat lahu syafa'ah. Halallah bagi dia untuk mendapat syafaat aku. Kata orang putih, orang Kristian, orang orientalis, dia nak menyesatkan kita. Dia kata, sebab apa Nabi kamu sampai dia pujuk umat dia supaya berselawat kepada dia, sehingga dia kata selawat itu, siapa-siapa berselawat kepada dia memang sah akan dapat syafaat dia di akhirat. Sebab apa Nabi kamu sebut begitu? Sebab dia rasa kedudukan dia tergugat di akhirat nanti, belum selamat lagi. Sebab tu dia suruh kamu berselawat, baca doa itu. Apa kandungan doa itu? Kandungan doa itu, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Ya Allah, engkau berikanlah kepada Nabi kami maqam yang terpuji. Maqam apa? Maqam al-wasilah, maqam yang tertinggi. Jadi mereka kata hadis itu menunjukkan bahawa Nabi kamu sendiri merasakan bahawa diri dia belum tentu lagi akan masuk syurga di akhirat nanti. Sebab tu dia minta umat dia berdoa untuk dia lepas azan.
Ini kajian orang orientalis. Ya, kita pun tak terfikir boleh sampai ke situ dia punya anggapan dah. Lalu kita jawab, kita kata dekat dia, Nabi kami suruh kami berselawat kepada dia bukan kerana masalah kedudukan dia di akhirat itu tergugat ataupun tidak. Nabi kami suruh kami berselawat kepada dia ialah kerana nak mewujudkan hubungan hati dan perasaan dengan dia. Supaya kita hubungan kita dengan Kaabah. Kita dengan Kaabah tu, kita bila semayang, kita menghadap kiblat. Kalau kita pergi depan Masjidil Haram tu, memang kita menghadap Kaabah betul-betul. Adakah kita menyembah Kaabah? Tidak, kita tidak menyembah Kaabah. Tetapi, itulah kiblat kita. Itu kiblat kita untuk menyatukan hati kita semua kat situ. Itu tujuannya penyatuan hati. Adapun selawat ke atas Nabi ini, untuk mewujudkan hubungan hati, perasaan dan rasa antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu orang yang banyak berselawat akan timbul rasa sayang dia kepada Nabi. Tak timbul rasa sayang macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahkan lagi kemuliaan kepada Nabi aku. Dia ulang 100 kali pagi, 100 kali petang. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan kepada Nabi aku. Ya Allah, tambahkan kemuliaan kepada Nabi aku. Hari-hari dia ulang. Akan timbul rasa sayang dia kepada Nabi. Maka akan timbul rasa hubungan hati. Sebab apa kena ada hubungan hati? Sebab kita ni, terutama kita umat Muhammad SAW di akhir zaman ni, Nabi dah tak ada depan mata kita. Depan mata kita tak ada. Dia dah tak ada depan mata kita dah. Jadi yang ada pada dia ialah sunnah dia. Yang ada pada dia ialah hadis-hadis dia. Macam mana kita nak rasa bahawa hadis itu besar bagi kita kalau kita tidak ada hubungan dengan dia? Sebab tu Nabi suruh kita wujudkan hubungan hati dan perasaan dengan Rasulullah SAW sehingga datang rasa sayang kita kepada Nabi, baru kita akan ikut hadis-hadis Nabi SAW. Sebab manusia ni apabila dia sayang, dia akan ikut. Apabila dia sayang, dia akan ikut. Sebab tu banyak budak-budak muda, bila dia sayang artis-artis tertentu, habis pakaian orang tu diikut. Anak-anak kita yang kecil-kecil tu, dia sayang sangat ke bapak dia sehingga cara jalan bapak dia pun ikut, cara pakaian bapak dia pun ikut. Sebab manusia ni bila dia timbul rasa sayang, dia akan ikut. Jadi sebab itu Nabi suruh kita berselawat banyak-banyak kepada dia supaya timbul perasaan sayang kita kepada dia selepas ada hubungan hati melalui ibadah selawat. Bukan makna Nabi suruh kita selawat pada dia supaya kedudukan dia jadi lebih tinggi, bukan. Itu. Ya, kita jangan faham macam seorang laki-laki kaya nak dia kata apa? Tuan-tuan, tuan-tuan sebut nama saya banyak kali. Sebut nama saya banyak kali depan Tuanku Sultan. Itu. Jadi biar Tuanku Sultan rasa, wah dia ni orang penting ni. Itu kita, Nabi kita suruh kita sebut nama dia depan Allah. Bukan tujuan itu. Tujuan dia supaya kita rasa sayang kepada Nabi SAW, lepas tu baru kita akan ikut dia. Sebab kalau tak timbul rasa sayang, macam mana kita nak ikut? Itu yang rasa tawa je tu. Kan? Kita nampak orang lepas makan jilat jari, kita kata gelinya aku. Betul? Sebab apa? Sebab apa kita kata geli? Sedangkan itu Nabi suruh. Nabi kata jangan basuh tangan kamu dulu, jilat. Nabi buat macam tu. Kan? Tapi bila orang buat, kita rasa geli dah tengok. Sebab kita tak ada rasa sayang pada Nabi. Sebab apa tak ada rasa sayang? Sebab selawat kita pada dia tak ada. Bila selawat tak ada, hubungan hati tak ada. Bila tak ada hubungan hati, sayang apa? Sebab itu, penting sangat. Penting sangat selawat kepada Nabi ini kita baca setiap masa dan ketika. Ya. Jadi, pengarang kitab ini menyebut bahawa selawat dan salam itu ke atas Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Baik. Ahlu fitrah. Dalam rangkap ini juga terdapat satu golongan manusia yang dikenali sebagai ahli fatrah. Ya. Ahli fatrah didefinisikan sebagai golongan manusia yang hidup pada zaman selepas diangkat Nabi Isa alaihissalam sehinggalah kebangkitan Nabi Muhammad SAW itu dipanggil ahlul fitrah. Sebab jarak mereka dengan para anbiya ini sudah jauh. Sudah jauh. Ya. Memanglah
pada masa para nabi ada bersama dengan mereka, mereka belajar dengan nabi tu. Bila nabi tersebut wafat ataupun macam Nabi Isa diangkat ke langit, jadi selepas tu dah tak ada nabi. Bila dah tak ada nabi, ajaran-ajaran yang jahat ini mula menguasai masyarakat. Jadi lama kelamaan mereka makin jauh daripada ajaran yang sebenar. Dalam keadaan tak ada orang yang nak beri peringatan. Itu dia. Mengapa mereka jadi ahli fitrah? Mereka sudah jauh daripada ajaran para nabi, kemudian datang ajaran-ajaran lain merosakkan mereka. Pada waktu yang sama tidak ada orang dihantar untuk menegur mereka. Itu dipanggil ahli fitrah. Kalau ada orang yang dihantar untuk membetulkan mereka, itu bukan ahli fitrah. Ya, itu orang kafir dia panggil. Macam orang-orang Quraisy ni. Ya, memang mereka jauh daripada para anbiya, jauh. Kan? Tapi bila Nabi dah datang beritahu pada mereka Allah itu esa, aku ni Rasulullah, bila mereka tak beriman juga, maka kafirlah mereka. Tapi sebelum datangnya Nabi beri peringatan, mereka masih lagi ahlul fatrah. Inilah yang dikatakan kasihan belas Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini. Allah kasih pada hamba dia, ya. Allah bukan dia hukum mudah-mudah aja. Oleh kerana kamu ni jauh daripada ajaran aku hukum. Dah. Orang ahlul fatrah ini memang dia jauh daripada ajaran Allah. Sebab apa dia jauh? Sebab tak ada maklumat tentang Islam. Tak ada maklumat tentang Islam datang pada dia. Tak ada siapa yang ajar dia Allah itu esa. Tak ada siapa yang ajar dia bahawa Allah itu esa. Tak ada siapa ajar. Yang dia tahunya berhala tu Tuhan aku. Yang dia tahu tu je. Tak ada siapa beritahu dia bahawa berhala tu tak betul, yang betulnya Allah. Jadi dia sembah aja. Sebab manusia ni dia ikut-ikut. Bila bapak dia sembah berhala, dia persembah berhala. Bila bapak dia mati, cucu dia pula sembah berhala, dia ikut. Lalu dia sangka bahawa itulah agama yang betul. Dalam keadaan tak ada siapa yang nak betulkan dia. Jadi itu dikatakan ahlul fatrah. Tapi bila ada saja datang orang membetulkan dia, maka hilanglah orang kata gelaran ahlu fitrah itu kepada mereka. Ya, ini kasih Allah. Allah tak zalim kepada sama manusia. Sebab itulah tuan-tuan, satu kajian yang dibuat. Bila Nabi kita bawa ajaran Islam, bawa ajaran Tauhid dekat Mekah. Ya. Nabi naik dekat Bukit Safa, dia kata apa? Allah itu esa, sembahlah Allah. Nanti di akhirat nanti ada hari kebangkitan. Dua benda tu dia sebut pada orang Quraisy. Kali pertama dia sebut. Ketika itu Abu Lahab bangun, dia kata apa? Alihadza jama'tana ya Muhammad, sebab ini ke engkau himpunkan kami? Tabban laka ya Muhammad. Dia kata celakalah engkau. Ya, Abu Lahab tak boleh terima. Nabi ajak kepada mentauhidkan Allah. Nabi ajak mereka supaya mengiktiraf dia sebagai rasul, beriman kepada aku sebagai rasul. Orang Quraisy tolak dia. Apa sebab? Sebab penolakan itu berlaku pertamanya kerana mereka tak pernah kenal siapa itu Nabi. Bila Rasulullah berdiri dekat Bukit Safa tu, dia kata apa? Ana Rasulullah, aku ini Rasulullah. Orang-orang Quraisy ni termenung. Rasulullah, Rasul tu apa? Rasul tu apa? Sebab apa mereka tak tahu langsung? Sebab mereka sudah jauh daripada ajaran samawi. Mereka dah jauh daripada ajaran samawi. Menyebabkan mereka tak tahu siapa itu Nabi, apa itu Rasul, apa itu Nabi. Dalam keadaan mereka tak tahu apa itu Nabi, tiba-tiba Rasulullah datang, aku ini Nabi, aku ini Rasul. Macam mana mereka nak ikut? Nampak tu? Ya? Jadi kali pertama mereka dengar tu, mereka terus lawan. Sebab mereka tak ada maklumat langsung tentang siapa itu Nabi, siapa itu Rasul. Sebab mereka ni orang yang ikut datuk nenek moyang mereka menyembah berhala. Dia tak tahu apa benda pun. Berbeza dengan orang ahlul kitab. Ahlul kitab, dia baca kitab-kitab dia. Walaupun telah diselewengkan, tetapi mereka itu ada pengetahuan tentang Nabi. Sebab itu bila Nabi datang ke Madinah, di Madinah ada orang Yahudi. Dekat Mekah tak ada orang Yahudi. Mengapa di Madinah ada orang Yahudi? Sebab dalam kitab Taurah kata, Nabi akhir zaman itu akan turun di sebuah tempat yang subur hijau. Jadi orang Yahudi berjalan, dia tengok dekat tanah Arab ni ada dua tempat yang subur dan hijau. Pertama di Madinah, kedua di Khaybar.
Sebab itu bila Nabi pindah ke Madinah, ada orang Yahudi ke sana. Jadi orang-orang Arab Madinah di Yahudi, orang-orang Arab yang duduk di Madinah, mereka pun tak kenal Nabi itu siapa. Apa itu Nabi? Mereka tak tahu. Mereka tak tahu apa itu Nabi. Cumanya, oleh kerana orang Yahudi ni duduk kat sana, orang Yahudi ni dia beriman kepada Nabi Musa. Mereka ni golongan yang sedikit. Mereka tunggu Nabi akhir zaman tu datang. Tunggu. Jadi orang Arab ni golongan majoriti, Yahudi golongan minoriti. Jadi bila bergaduh bertumbuk, kalah orang Yahudi. Bila Yahudi ni kalah, dia kata apa? Nantilah bila keluar Nabi yang kami tunggu tu, Nabi itu akan bersama kami, ketika itu akan bertemulah buku dengan ruas. Bila bertumbuknya dia cerita tentang Nabi tu. Besok bertumbuk lagi, kalah lagi. Nantilah akan datang Nabi yang kami tunggu tu. Bila dia datang nanti, kau tahulah, ya, akan bertemu buku dengan ruas. Ini ucapan dia. Jadi orang Arab di Madinah ni, dia dapat tahu, rupanya mereka ni sedang menunggu Nabi. Nabi itu kalau datang, kalau dia bersama dengan Yahudi, dia akan kalahkan kita. Jadi mereka ada pengetahuan tentang Nabi sedikit. Sebab itu, bila orang Madinah dengar di Mekah tu, ada seorang lelaki mengaku jadi Nabi, cepat-cepat mereka pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah cari Rasulullah. Jadi orang Madinah masuk Islam, bukan Rasulullah cari dia, tapi mereka cari Rasulullah. Akhirnya sebab apa? Sebabnya mereka dengar daripada mulut orang Yahudi, ada seorang Nabi akan muncul. Nabi itu kalau muncul, dia berpihak pada Yahudi, Yahudi akan kalahkan orang Arab. Jadi sebelum Nabi itu berpihak pada Yahudi, baik kita cari Nabi itu biar dia berpihak pada kita. Itu yang orang Aus dan Khazraj di Madinah, dia cepat-cepat pergi ke Mekah cari Rasulullah. Cari, jumpa. Engkau Muhammad, ya, engkau yang kata jadi Rasul, ya, kami beriman pada engkau. Terus mereka beriman. Nabi pun pelik jugalah. Sebab masa tu masih lagi peringkat awal dakwah. Peringkat awal dakwah ni Nabi cari orang, bukan orang cari dia. Nabi ajak orang kepada Islam, orang lawan dia. Tiba-tiba orang Madinah kata kami nak masuk Islam. Tak kepelik tu. Sebab tu bila selepas mereka masuk Islam, mereka ajak Rasulullah berhijrah ke Madinah. Rasulullah kata tak apa, saya tak hijrah lah. Awak baliklah dulu. Tahun depan tu baru Nabi berhijrah. Jadi bermakna orang Arab di Madinah, dia boleh terima Rasulullah sebab mereka ada pengetahuan tentang Nabi yang mereka belajar daripada orang Yahudi ketika bertumbuk. Adapun orang Mekah, dekat Mekah tak ada orang Yahudi, tak ada orang Kristian. Jadi mereka tak ada langsung pengetahuan tentang apa itu Nabi. Tiba-tiba Rasulullah datang, dia beritahu, aku ini Nabi. Apa Nabi itu? Dan aku ini ajak kamu supaya mentauhidkan Allah, esakan Allah. Jangan sembah berhala tu. Itu yang dia marah tu. Engkau siapa menghina Tuhan kami? Nampak tak? Dan bila dia tak kenal siapa itu Nabi, tiba-tiba Nabi kritik Tuhan mereka, marahlah dia. Itu tujuan dia. Itu sebab itu. Sebab itu Nabi di peringkat awal, ya, dia banyak menceritakan tentang apa itu Allah. Allah tu apa? Allah tu apa? Rasul tu apa? Sebab mereka tak ada pengetahuan tentang itu. Manusia ni bila tak ada pengetahuan, maka dia akan lawan. Yang keduanya, kata ulama, sebab orang Quraisy menentang dakwah Rasulullah ni, mereka ni dahlah tak tahu tentang apa itu Nabi, apa itu Allah. Kan? Ya, tiba-tiba mereka pergi rujuk orang Yahudi dekat Madinah. Orang Mekah pergi ke Madinah rujuk orang Yahudi. Bila rujuk orang Yahudi, kata, wahai Yahudi, kami ni orang Mekah. Ni Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam mengaku jadi Nabi. Betul ke dia Nabi? Kamu baca kitab Taurah kan? Betul ke dia Nabi? Kata Yahudi, ginilah. Kalau kau tanya dia 3 soalan, dia boleh jawab 3 soalan ni, dia Nabi lah. Kalau tidak, dia bukan. Kau tanya dia, dekat mana duduknya roh? Kau tanya dia, siapa dia pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah ribuan tahun? Kau tanya dia, siapa seorang pemuda yang berjalan di atas muka bumi ini bawa keamanan kepada seluruh dunia? Tanya dia. Dia boleh jawab 3 soalan ni, dia Nabi. Kalau dia tak boleh jawab, bohong.
Tiba-tiba orang Mekah balik ke Mekah, jumpa Rasulullah, tanya Rasulullah 3 soalan. Mula-mula Rasulullah tak boleh jawab, tapi akhirnya boleh jawab. Bila Rasulullah boleh jawab, adakah orang Mekah ni beriman? Tak. Dia pergi jumpa Yahudi tu balik. Yahudi, Muhammad boleh jawab 3-3 tu. Engkau kata kalau dia boleh jawab, maknanya dia Nabi. Apa kata Yahudi? Kau jangan dengar, dia sihir kau tu. Agama engkau lagi betul. Ini jawapan orang Yahudi. Agama engkau lagi betul. Teruskan dengan agama engkau sembah berhala, engkau yang ikut Muhammad. Apa yang Muhammad ajar tu tak betul. Jadi maknanya apa? Dahlah orang Quraisy Mekah ni, dia tak tahu apa-apa tentang Nabi, tentang Rasul. Tiba-tiba bila dia rujuk kepada orang yang tahu tu pula menyesatkan dia. Ini 2 punca besar mengapa orang Quraisy Abu Lahab ni dia lawan Nabi. Jadi patutnya orang Yahudi ni yang tahu tentang Nabi, yang baca kitab Taurat, dan mereka juga menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Sepatutnya mereka menyokong, betul tak? Menyokong lah patutnya. Betul tu. Dia tu memang Rasul lah tu. Jom kita sama-sama beriman kepada dia. Kami pun baca sifat dia ada dalam kitab Tauhid. Sepatutnya begitu. Tetapi bila orang-orang agama sendiri, iaitu orang Yahudi ni, mereka menafikan kerasulan Rasulullah, apa lagi? Bila Quraisy tengok, dia baca kitab Taurat, dia lebih tahu tentang siapa itu Nabi. Dia pun tolak Muhammad, macam mana kami nak terima Muhammad? Itu 2 sebab besar mengapa Quraisy tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Itu memberi makna kepada kita orang-orang agama ni kena hati-hati. Itu ya. Kena hati-hati. Orang agama ni dia buat apa saja orang kata itu betul. Nampak? Ya, macam Quraisy terkena dengan orang Yahudi. Ya. Jadi orang-orang Quraisy di Mekah tu, mereka itu bila Nabi datang beritahu aku Nabi, Allah tu usaha mereka tak beriman, mereka jadi kafir. Sebelum itu mereka ialah ahli fitrah. Ahli fitrah. Ahli fitrah ni apa dia? Mereka yang bergerak mengikut fitrah mereka yang bersih. Begitu. Ahli fitrah juga didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang dibangkitkan dalam kalangan Rasul, namun baginda tidak diutuskan kepada mereka secara khusus. Jadi, kalaupun seorang Rasul telah pun dibangkitkan, tiba-tiba Rasul tu tak sampai ke sana, itu masih lagi ahli fitrah. Contohlah, Rasulullah SAW diutuskan di Mekah. Itu. Tetapi Nabi kita tak sempat pergi ke Brazil. Mana sempat dia pergi Brazil? Dekat Brazil tu, dekat hutan Amazon tu, berapa ramai zaman Nabi kita hidup tu, berapa ramai orang sembah setan. Nabi kita tak sempat pergi ke sana. Mereka itu juga ialah ahli fitrah. Walaupun Nabi telah dibangunkan, telah ada Rasul, tetapi Rasul tak sempat bawa dakwah kat sana. Orang dekat sana tu, walaupun dia sembah berhala, dia tetap ahli fitrah. Sebab dakwah tak sampai kat sana. Tapi sekarang ini, orang-orang yang sembah setan berhala dekat hutan Amazon tu, mereka bukan ahli fitrah lagi lah. Sebab apa? Sebab Islam sekali dah sampai dah kat mereka. Mereka yang tolak. Ya? Sekarang ni dah tak ada dah ahli fitrah. Dulu. Ya? Walaupun Nabi dah ada, tapi kalau dakwah tak sampai kepada mereka, mereka tetap ahli fitrah. Justru tidak salah dikatakan bahawa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, orang Melayu yang hidup pada zaman tersebut termasuk dalam kalangan ahli fitrah. Jadi, ya, Nabi kita munculnya di Mekah. Jadi dia berdakwah kepada orang-orang Arab di Mekah. Tak sempat dakwah tu sampai ke tanah Melayu pada waktu Nabi hidup tu. Maka orang yang duduk di tanah Melayu ini juga dianggap ahli fitrah. Sebab apa? Sebab walaupun Nabi ada tapi dakwah tak sampai. Tapi bila pedagang-pedagang India, Gujarat datang ke Malaysia, datang ke tanah Melayu, bawa dakwah Islam, orang-orang Arab Yaman, Habaib ni datang bawa dakwah Islam, ketika itu kalau ditolak, mereka bukan lagi ahli fitrah, mereka kafir. Tapi sebelum sampai dakwah, mereka itu ahli fitrah. Ya. Sebab itu kita jangan kata bapa Nabi Muhammad SAW tu kafir. Jangan kita kata gitu. Ya, ada orang-orang yang berfahaman, ya, yang berfahaman pelik sikit, dia kata bapa Nabi kafir.
masuk neraka. Bapa Nabi itu dia kafir dan duduk dalam api neraka. Jangan. Kita tanya dia, awak kata begitu tu sebab apa? Dia kata ada hadis. Ada hadis. Nabi sendiri mengaku bapa dia masuk neraka. Memang ada hadis, tapi cara faham hadis tu macam mana? Memang ada hadis, tentang hadis tu mafhum dia. Ada seorang sahabat Nabi, dia pergi perang. Dia pergi perang. Bila dia pergi perang, dia sahabat Nabi. Orang baik, orang soleh. Tapi bapa dia berperang bagi pihak musyrikin. Jadi dia ni nak dakwah bapa dia supaya masuk Islam. Dia sayang bapa dia. Tapi bapa dia berperang di pihak musyrikin. Jadi bila perang tu bapa dia mati kafir. Jadi bila dah mati kafir tu dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bapa aku kat mana sekarang ni? Bila bapa dia mati kafir, tentulah dalam api neraka. Betul tak? Jadi, tapi Nabi ni dia nak ambil hati budak ni. Budak ni berjuang untuk Islam, sayangkan Islam, tapi dia sayang juga bapa dia. Jadi oleh kerana nak jaga hati dia supaya dia tak sedih sangat, Nabi kata apa? Bapa engkau dan bapa aku kedua-duanya dalam neraka. Memang ada hadis itu. Bapa engkau dan bapa aku kedua-duanya dalam api neraka. Memang ada hadis tu. Tapi maksud bapa aku tu bukan Abdullah bin Abdul Muttalib, tetapi Abu Talib. Abu Talib kan pak saudara Nabi mati kafir, betul tak? Jadi Abu Talib dia bukan ahli fatrah. Dia meninggal dunia dalam keadaan dakwah Islam dah datang. Kemudian dia mati kafir. Kan? Dan dia ni orang Arab, bapa sendiri dan juga bapa saudara dipanggil bapa juga. Kita macam kita lain, kita bapa sendiri kita panggil ayah. Itu. Adik-beradik bapa kita panggil paman atau pakcik. Kan? Tapi bagi mereka itu pun bapa juga. Ya, sebab itu bila Rasulullah SAW wafat, bila ayah dia meninggal dunia, Abu Talib jaga Rasulullah macam anak sendiri. Sebab bagi mereka itu pun bapa juga. Ini pun anak aku juga. Jadi maksud Rasulullah, bapa engkau dan bapa aku kedua-duanya dalam neraka, bukan maknanya bapa Rasulullah yang nama Abdullah. Abdullah tu bukan. Bapa di situ adalah Abu Talib, bapa saudara Nabi yang mati kafir. Adapun bapa dia sendiri Abdullah bin Abdul Muttalib, dia adalah ahlul fatrah. Bila ahlul fatrah, dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lepas itu jaga-jaga. Jangan kita kata bapa dia dalam api neraka. Tak elok macam tu. Baik. Kebanyakan ulama berpendapat ahlu fatrah termasuk daripada ahli syurga. Jadi ahlu fatrah ni oleh kerana dakwah tak sampai dekat dia, takkan nak campak dia masuk neraka. Itu. Dalam Islam ini datang daripada Allah. Allah tu bersifat dengan rahmat. Jadi ajaran Allah penuh dengan unsur-unsur rahmat. Jadi dakwah tak sampai dekat dia. Tiba-tiba dia mati, tak masuk Islam. Allah campaklah api neraka. Di mana rahmatnya? Dia tak boleh lah gitu. Allah Ta'ala bersifat dengan rahmat. Ketika dia bagi nikmat pada hambanya, dia bagi dengan rahmat. Ketika dia menghukum dengan rahmah. Dia beza macam kita. Kita ni bila bagi merecun ke anak kita, rahmah, duit raya kata, dengan kasihan. Tapi bila kita geram dia conteng kita punya kereta, kita rotan dia tak ada rahmah dah. Kau ingat aku cari duit macam mana? Dengan daun ke aku beli kereta ni. Kita pun hayun dia. Kita hukum tak ada rahmah. Allah Ta'ala ketika dia bagi rezeki kepada makhluk dia bagi dengan rahmah. Ketika dia menghukum pun dia menghukum dengan rahmah. Nampak tu? Sebab itu ahli fatrah dah dakwah tak sampai dekat dia, mana boleh dia masuk neraka? Kalau dia masuk neraka juga, tiadalah rahmah bagi Allah. Sedangkan Allah ajar kita apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala ni pengasih dan penyayang kepada siapa? Kepada orang baik dan juga kepada orang jahat. Bismillahirrahmanirrahim tu boleh tak dibaca oleh orang yang tak semayang? Boleh tak? Boleh. Itu berapa banyak budak-budak tak semayang tu. Bila nak makan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, semayang pun tidak tu. Tapi dia boleh baca. Allah Ta'ala kata engkau pun boleh baca. Kau pun boleh baca. Dia pun baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya
Allah ni dia maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba yang taat pada dia dan kepada hamba yang tak taat pada dia. Jadi bila orang itu dakwah tak sampai dekat dia, Allah tak akan hukum dia. Sebab itu ahli fatrah mereka tetap menjadi ahli syurga. Ya. Allah bila menghukum, dia menghukum dengan rahmah. Ya tu. Sebab itu kita tengok dalam hukum fiqh, ya, dalam hukum fiqh, walaupun Allah hukum tapi hukum dengan rahmah. Nampak tak? Ya. Dia suruh dia hukum orang, kan? Tengok, bunuh balas bunuh. Bunuh balas bunuh. Tapi ujung sekali, sekiranya waris mangsa memaafkan, maka pembunuh itu terlepas. Tak kena hukum bunuh. Kan rahmah tu. Padahal itu hukuman tu. Tapi tetap dengan rahmah. Itu ya. Baik. Kebanyakan ulama berpendapat ahlu fatrah termasuk daripada ahli syurga berdasarkan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, manih tada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini syahid kita dekat situ. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Terjemahan dia yang dekat belakang sekali itu. Tidaklah kami mengazab sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Maknanya, selagi tempat tu tak datang rasul, orang di situ dianggap ahli fatrah. Kami takkan hukum dia. Sebab apa? Rasul tak sampai, dakwah tak sampai, takkan kami nak hukum. Gitu ya. Begitulah kasihan belasnya Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Walaupun ahli fatrah itu mungkin dia sembah berhala, tapi Allah Taala kata kau tetap ahli syurga. Sebab apa? Sebab dakwah belum sampai kepada engkau. Engkau tak tahu lagi yang mana hitam, yang mana putih. Engkau tak tahu lagi yang mana Islam, yang mana kufur. Jadi dia tetap ahli fatrah. Ya. Dalam ayat di atas dapat dipahami bahawa pengutusan Rasul kepada umat manusia dan jin adalah wajib berdasarkan dalil-dalil syarak. Walaupun hukum akal mengatakan harus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyeksa seseorang mukallaf selagi utusannya tidak datang kepada mereka. Ya. Baik. Dalam ayat di atas dapat dipahami bahawa pengutusan Rasul kepada umat manusia dan jin adalah wajib berdasarkan dalil-dalil syarak. Jadi di sini kita ada dua dalil, dua hukum. Kita kena faham. Bila kita belajar ilmu tauhid, bila kita dengar perkataan wajib, wajib itu adalah wajib pada akal, bukan wajib pada syarak. Ya, perkataan wajib dia tak sama. Wajib pada syarak apa dia? Kalau dibuat dapat pahala, itu kalau ditinggalkan berdosa. Tapi wajib pada akal apa dia? Wajib pada akal tidak diterima oleh akal akan tiadanya, maka wajib menerima akal akan adanya. Itu istilah tauhid kita lah. Itu dalam ilmu akal, dalam hukum akal, mengutuskan rasul tak mengutuskan rasul itu hukumnya harus pada Allah, pada ikut hukum akal. Tapi ikut hukum syarak, dari segi syaraknya wajib Allah Ta'ala mengutus rasul kepada umat. Sebab kalau tak utus rasul, maka umat tersebut tidak boleh dihukum dengan api neraka. Sebab mereka itu dianggap sebagai ahli fatrah. Ya. Pendapat yang paling sahih ialah pendapat yang mengatakan bahawa ahli fatrah adalah ahli syurga. Maka jelaslah bahawa ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ahli syurga kerana mereka tergolong dalam kelompok ahli fatrah walaupun terdapat perselisihan pandangan dalam kalangan ulama pada perkara ini. Nampak tak? Ya. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengiktikadkan bahawa bapa Nabi, mak Nabi ahli fatrah dan mereka duduk dalam syurga. Tak tergamak kita lah nak kata dia begitu. Ya, kalau kita tengok pandangan Imam Syafi'i,
punya beradabnya Imam Syafi'i ni kepada Nabi, tuan-tuan. Ya, sampai ada pandangan daripada Imam Syafi'i yang mana dia kata apa? Tak elok baca surah Tabbat Yada dalam sembahyang. Ada pandangan dia gitu, walaupun pandangan tersebut tidaklah pandangan yang kuat. Ya, jumhur ulama kata tak apa, boleh baca Tabbat Yada dalam sembahyang. Tapi Imam Syafi'i pandangan dia tak berapa elok lah. Tak berapa elok baca Tabbat Yada dalam sembahyang. Sebab apa? Sebab Tabbat Yada ni cerita tentang bagaimana bapa saudara Nabi masuk api neraka. Jadi bapa saudara Nabi tu, Abu Lahab tu, pak saudara Nabi tu, dia ada hubungan dengan Nabi. Jadi tak berapa sedap lah nak baca dalam sembahyang, kata Imam Syafi'i. Nampak tak? Ya? Sebab dia ada pertalian darah. Imam Syafi'i sebut begitu untuk menjaga adab dia dengan Nabi. Walaupun tak apa, ya, Isyak nanti imam nak baca Tabbat Yada rakaat pertama, rakaat kedua baca Qul Huwallah, tidak menjadi masalah. Ya, itu ada perbahasan ulama tentang itu. Tapi nak ceritanya, beradabnya Imam Syafi'i sampai dia menyebut tidak berapa sayugia kita membaca Tabbat Yada dalam sembahyang. Dan ada para sahabat, mereka bila Rasulullah ada, mereka tak baca Tabbat Yada dalam sembahyang. Takut Rasulullah terdengar Tabbat Yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab di dunia, celakalah tangan Abu Lahab di akhirat. Sedangkan Abu Lahab tu pak saudara dia. Jadi tak nak guris hati Nabi, sahabat tak baca surah Tabbat Yada. Nak ceritanya, Abu Lahab yang jelas mati kafir itu pun para sahabat beradab dengan Nabi. Apatah lagi mak bapak Nabi. Itu, apatah lagi ibu dan ayah Nabi. Takkan kita nak kata mereka kafir. Mana adab kita pada Rasulullah? Itu. Tapi sebagian orang ni dia tak kira itu. Dia kata kafir juga. Kita tidak. Kita beradab dengan Nabi SAW. Kita mengiktikadkan berdasar kepada firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum sebelum kami hantar rasul kepada dia. Macam mana Allah nak azab mak dan bapa Rasulullah dalam api neraka, sedangkan ketika mereka meninggal dunia belum ada rasul lagi. Macam mana Allah Taala nak azab dia? Gitu ya. Sebab itu kita berpegang mereka ialah ahlu fatrah yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Tapi kedudukan dia tak samalah dengan ahli-ahli syurga yang sebelum masuk dalam syurga bersusah payah di dunia, ya. Takkan sama, ya. Baik. Jadi Nabi SAW ini tuan-tuan datang disebutkan di sini ala Nabi ja'abit tauhidi. Nabi datang membawa tauhid, ya. Jadi ajaran Nabi kita ialah ajaran tauhid. Tauhid ini mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengajak kepada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, rangkap yang ketiga. Nabi sebagai penyelamat akidah. Rangkap ketiga sebut fa arsyadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Baginda membawa petunjuk kepada seluruh makhluk kepada Allah, sama ada melalui pedang, yakni peperangan, dan hidayah wahyu demi kebenaran. Ya. Baginda membawa petunjuk kepada seluruh makhluk kepada agama Allah. Inilah kerja Nabi kita SAW, membawa petunjuk kepada mereka, membawa ilmu kepada mereka. Ya, Nabi kita dia ajak orang masuk Islam bukan dengan cara emosi, bukan dengan cara emosi, tetapi dengan ilmu, dengan cara dia mengajar, dengan cara dia berdebat, dengan cara yang baik. Dia ajak orang untuk masuk kepada agama Allah. Bisayfihi, sama ada dengan pedangnya, wahadihi, ataupun dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkap ini penulis menyebut peranan, kelebihan dan hikmah di sebalik pengutusan Nabi Muhammad SAW kepada alam semesta. Secara umumnya, kedatangan baginda merupakan rahmat untuk seluruh alam semesta, sama ada yang terdiri daripada haiwan yang bergerak dengan kehendak sendiri ataupun jamadat yang tidak bergerak dengan kehendak sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad SAW ke dunia ini membawa rahmat kepada sekalian alam. Bila sebut sekalian alam tu apa dia?
Selain daripada Allah, semuanya alam. Sama ada dia manusia, sama ada dia malaikat, sama ada dia batu, sama ada dia pada haiwan. Nabi diutuskan kepada semua makhluk-makhluk ini. Ya. Sebab itu kita tengok dalam satu cerita, bila batu tu menangis, Nabi pujuk dia. Ya, bila batu tu menangis, Nabi pujuk dia. Satu ketika Nabi baca khutbah di atas satu batang pohon, di atas kayu, ya, di atas tunggul kayu. Bila dia baca khutbah, dia berdiri atas tunggul kayu tu. Bila ada sahabat buat mimbar, lalu dia tinggalkan tunggul kayu tu, dia berdiri kat mimbar. Dia dengar tunggul kayu tu menangis. Nabi turun ke bawah dan Nabi belai tunggul kayu tu. Pujuk dia supaya jangan menangis. Ya, sehingga dia kata, kalau aku tak pujuk ni, tunggul kayu ni akan menangis sampai hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Sebab apa Nabi pergi pujuk dia? Sebab Nabi kita ni, dia diutuskan bukan saja kepada manusia, bukan kepada jin, dia diutuskan kepada sekalian makhluk. Tunggul kayu tu pun sebahagian daripada mereka yang Nabi diutuskan kepadanya. Nabi pernah bercakap dengan dengan seekor keldai yang datang mengadu pada dia. Mengadu dia kat Nabi sebab belakang dia letakkan besi, letakkan batu yang berat sampai tak larat dia nak mengangkatnya. Ya. Nabi faham apa kata keldai tersebut. Sehingga Nabi panggil tuan punya keldai supaya kurangkan batu tersebut, kurangkan besi. Keldai ni dah tak larat nak angkat dah. Sebab apa Nabi ambil berat terhadap keldai tersebut? Sebab Nabi diutuskan kepada sekalian alam. Itu. Nabi diutuskan kepada sekalian alam. Bukan saja kepada manusia dan jin. Dan bila dia diutuskan itu, Nabi diutuskan membawa rahmat kepada mereka. Rahmat ini mempunyai pengertian yang sangat luas. Ia merangkumi rahmat dari sudut akidah, rahmat dari sudut ibadah, rahmat dari sudut muamalat, rahmat di sudut kes-kes melibatkan jenayah, setiap perintah Allah, dan begitu juga dalam setiap perkara yang dilarangnya. Jadi Nabi kita ni diutuskan membawa rahmat. Rahmat tu dekat mana rahmatnya? Pada segala perkara. Dalam akidah, bila Nabi ajak kita supaya berakidah dengan akidah Islam ini penuh dengan rahmat. Penuh dengan rahmat. Cuba tengok. Akidah Islamnya penuh tak dengan rahmat? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Nampak tak? Walaupun Allah Ta'ala menyuruh manusia supaya mentauhidkan dia, ya, dan Nabi mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, tetapi tetap tidak boleh paksa orang untuk masuk Islam. Ini rahmat. Kalau kita baca sejarah penalukan orang-orang Spanyol di India, kita baca buku sejarah, tengok. Ketika orang Spanyol sampai di India, dia tengok orang India ni sembah patung, sembah berhala. Dia nak ajak orang India masuk Kristian. India tak mau. Anak dia tinggalkan agama sembah berhala dia tu. Apa mereka buat? Mereka ikat orang India ni, letak lalang, letak kayu, bakar hidup-hidup. Siapa tak nak masuk Kristian, bakar hidup-hidup. Itu dia buat pada orang India. Yang dia buat pada orang Islam. Kan? Dia buat pada orang Islam di Spain. Di Spain selepas orang Islam kalah. Ya, di Spain, negara Spain dapat ditaluki oleh orang Kristian semula selepas 800 tahun orang Islam memerintah. Dia paksa orang Islam masuk Kristian. Yang tak nak masuk Kristian tu, dia bawa diikat. Dia kangkangkan kaki, dia bawa 2 ekor kuda. Tali dia diikat pada kaki, disangkutkan pada kuda di sini. Ni pun kuda sini. Kamu nak masuk Kristian ke tidak? Kamu nak tukar nama ke tidak? Nama siapa? Ahmad. Tukar nama pada Oscar. Tukar nama pada Manuel. Kamu tak nak dia tepuk kuda tadi akan berjalan simpang gitu. Bila kuda tadi lari bersimpang arah, tercabut badan pemuda-pemuda Islam. Dia paksa orang untuk masuk Islam. Agama mereka tak ada rahmat, tak ada rahmah, tak ada kesian balas. Tapi agama Islam, walaupun dia ajak orang untuk peluk Islam, tetapi dia tak pernah paksa orang untuk masuk Islam. Rahmat. La ikraha fiddin. Rahmatnya agama Islam ni, walaupun Islam kata apa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diiktiraf di sisi Allah hanya agama Islam. Betul? Tetapi Islam tetap melarang kita menghina agama-agama yang lain. Tak boleh. Kita tak boleh hina agama-agama lain.
Kan? Jangan kita pergi depan kuil tu, ni apa ni, Tuhan kau ni, gitu. Oh, tak boleh. Seperti mana kita tak suka agama kita dihina, dia juga tak suka agama dia dihina. Walaupun kita tahu dia tak betul, kita tak boleh menghina mereka. Dalam berakidah pun ada rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, azab dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala la ilaha illallah. Rahmatnya ajaran Nabi kita ni tuan-tuan, kita boleh lihat walaupun kafir, kufur itu najis, kita pandang najis. Cuba tengok ya, walaupun kita anggap dia najis, kekufuran itu adalah satu najis. Al-kufru najisun kata Nabi, kufur itu najis. Tetapi cuba tengok, Cina tu dia agama musyrik, sembah berhala, dia kahwin dengan dia berkahwin sama isteri. Bila dia masuk Islam, dia kena nikah lagi sekali tak? Siapa pernah tengok Cina mu'alaf nikah lagi sekali sebab masuk Islam? Tak ada. Dia bernikah itu dekat gereja. Dia menikah itu dekat kuil. Ya, dia menikah cara kufur. Tapi bila dia masuk Islam, tak pernah dalam Islam kata kamu kena nikah lagi sekali. Nikah kamu dekat gereja itu tak sah. Tak ada. Islam mengiktiraf pernikahan mereka dekat gereja. Masa mereka kufur itulah. Kalaulah Islam ini tidak bersifat dengan rahmah, nescaya apa? Oh, kamu sama isteri masuk Islam ya. Okey, sekarang nikah lagi sekali sebab nikah kamu dekat gereja itu tak sah. Tak ada.
Walaupun mereka dinikahkan dekat kuil, keliling api, pecah kelapa, benda tu syirik, benda tu najis, tapi rahmatnya Islam, bila mereka masuk Islam, mereka tak perlu bernikah lagi sekali. Islam mengiktiraf perkahwinan mereka. Tengok tak? Rahmatnya Islam. Ya. Jadi itu rahmahnya Islam. Jadi Islam ini rahmah dia pada akidah pun dah ada unsur-unsur rahmah dah. Apatah lagi dalam ibadah, penuh dengan rahmah. Walaupun Allah Taala suruh kita ni supaya sembah dia. Sebab itu adanya ibadah semayang, ibadah puasa, ibadah haji. Tapi semua ibadah itu disuruh kita buat dalam penuh kasih sayang. Buat haji semua memang wajib pergi. Tapi wajib untuk siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu ke sana. Bagi mereka yang tak mampu, bukan tak wajib, tak payah pergi. Bila dah ada nanti baru pergi. Duit ada, duit banyak ada, cukup dah, tiket semua dah cukup. Tapi nak pergi dekat sana tu, di tengah-tengah jalan ada musuh, tak selamat pergi kat sana, maka tangguh dulu. Tak ada pula dalam agama kita ajar, kamu ada duit, tak ada duit, kamu kena cari juga macam mana kena pergi. Tak ada. Rahmat. Dalam ibadah pun ada unsur rahmah. Dalam berpuasa, tak ada pula Allah Ta'ala mewajibkan kita puasa. Puasa apa? Puasa 2 bulan, 3 bulan, tak ada. Dia wajibkan kita berpuasa sebulan sahaja. Dalam kita menunaikan zakat, walaupun zakat itu wajib kita keluarkan zakat, tapi kadar zakat yang dikenakan sikit aja. Berapa? 2.5%. Itu, tuan-tuan dapat RM1,000, berapa zakat dia? Baru 250. Itu. Sikit aja. Bukan banyak pun. Baru RM25, bukan RM250, baru RM25. RM1,000 kita dapat, baru RM25 zakat dia. Apalah sahaja sangat pada 2.5%, sikit je. Nampak tu? Ya. Kalau kita tengok tuan-tuan, orang kata tak, Islam ni zalim. Sebab apa? Bila tubuh negara Islam, maka orang kafir kena bayar jizyah. Dalam Islam dia ada jizyah. Jizyah ni cukai kepala. Cukai kepala yang wajib dibayar oleh setiap orang-orang bukan Islam yang duduk dalam negara Islam. Kena bayar jizyah. Orang kata tengok zalim ni Islam. Tak zalim. Sebab apa? Sebab jizyah yang dikenakan kepada orang bukan Islam sikit sangat berbanding dengan zakat yang wajib dibayar oleh orang Islam. Orang Islam, dia ada duit aja dia kena bayar zakat 2.5%. Zakat harta dia. Itu kalau zakat harta dia, zakat perniagaan. Kena dia buat zakat pertanian, dia kena bayar zakat pertanian lagi. Kena dia buat dia ada binatang ternakan, dia kena bayar zakat ternakan lagi. Bulan Ramadan kena bayar zakat fitrah lagi. Berapa banyak benda yang mesti disumbangkan oleh orang Islam kepada negara. Ada pun orang kafir, walaupun dia kena bayar jizyah, dia bayar jizyah jumlah yang sedikit sangat, tak sampai. Bagi orang kafir, pendapat yang kata, ada yang kata 1 dinar, ada yang kata 1,5 dinar. Paling banyak pun 2 dinar dia kena bayar setahun. 2 dinar, 1 dinar kita ambil lah dinar Jordan. 1 dinar Jordan bersama dengan RM6. 2 dinar baru RM12. Maknanya 1 kepala orang kafir RM12. Sedangkan kita orang Islam, kita kena bayar zakat. Banyak tuan-tuan. Itu, bulan Ramadan berapa kita bayar zakat? RM7. Itu. Kalau kita berniaga pula, zakat perniagaan kena bayar. Kalau kita berla ternakan, zakat ternakan lagi. Kalau kita bertani, zakat pertanian lagi. Berapa banyak kita kena bayar. Nampak tu? Jadi tak boleh dia kata Islam ini zalim kerana orang kafir wajib bayar jizyah. Tak boleh. Islam ini datang dengan rahmah. Ada juga dia kata apa? Islam ni zalim. Sebab apa? Bila orang keluar Islam kena pancung. Zalim tu biarlah mereka pilih agama mereka sendiri. Itu. Kita kata tak zalim. Kita kata itulah rahmah. Kita tak ajak dia masuk Islam. Dalam Islam kita tak paksa dia masuk Islam. La ikraha fid din. Kami tak pernah paksa awak masuk Islam. Dia pun masuk Islam. Bila dia masuk Islam, kemudian dia murtad, ketika itu baru dijatuhkan hukuman pancung. Dia kata ni zalim ni sebab apa? Ini melanggar hak asasi manusia. Kita kata tak. Kalau kami tak pancung dia, maka itulah zalim. Sebab apa? Tengok ya. Tuan-tuan tengok ya.
Bila orang tu jadi orang Islam, dalam Islam ni kita diajar, jangan buat benda ni, nanti Allah marah, berdosa. Nanti Allah turunkan bala. Kita diajar gitu kan, kita pun takut nak buat. Tiba-tiba ada seorang budak ni, dia keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam, bila keluar daripada Islam, dia dapat bantuan daripada gereja ke apa ke, dapat jadi kaya dia. Dia balik rumah, dia kata, tengok. Dia beritahu kawan-kawan dia, tengok. Dulu masa aku Islam, macam-macam ustaz-ustaz takut-takutkan aku. Kalau keluar Islam gini, tengok aku keluar Islam makin kaya aku, tak ada apa-apalah. Itu kata Allah murka, mana ada murka, tengok aku belajar, berlulus, aku masuk Kristian, aku dapat beli kereta, aku belajar pun pandai, aku jadi kaya. Kau orang Islam miskin, jomlah kita masuk Kristian. Budak-budak yang lain ni tengok, ya tak ya juganya ustaz-ustaz ni tipu kita lah. Akhir sekali anak-anak kita masuk Kristian, tinggalkan kita. Bukankah ini akan menyebabkan peperangan? Bukankah ini akan menyebabkan hati mak bapak akan luka? Lagi teruk. Sebab itu, sebelum dia ajak orang lain, pancung dia dulu. Ini rahmah. Ada macam orang kena apa ni lah, macam doktor potong kaki orang kena kecil manis. Itu. Sebelum kecil manis tu melarat pergi kaki yang sebelah, kita potong itu. Dia potong kaki itu bukan kerana doktor tu zalim, rahmah sebab nak selamatkan kaki yang lagi satu. Jadi sebab itu man baddala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama, bunuh dia, kata Rasulullah. Tapi bunuh tu bukan sebab zalim, sebab nak menyelamatkan orang lain ni. Kita kena pandang hak orang ramai. Nak pertahankan dia seorang sampai orang ramai jadi mangsa, sebab apa? Sebab itu Nabi kata man baddala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama, bunuh. Gitu ya. Tapi itulah ya, saya duduk di Jabatan Agama, sedih juga kadang-kadang tuan-tuan. Sedih ya, kadang-kadang saya duduk dulu di bahagian zakat. Kita banyak bagi bantuan. Mereka ni dapat tahu bahawa bila masuk Islam dapat bantuan zakat asnaf mualaf. Jadi bila mereka ni anak dia tinggalkan dia, suami dia tinggalkan dia, dia pun datang pejabat agama. Sebab dia tahu dapat bantuan zakat, dia pun masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Kita pun bagi dia bantuan. Mualaf, bantuan mualaf, bagi gini-gini bantuan ini. Tiba-tiba suami dia balik semua dekat dia. Dia pun datang balik, "Encik, saya mau keluar Islam lah sebab saya punya suami sudah balik. Dia sudah sayang sama saya. Jadi apa pasal saya mau Islam?" Kan? Dia pun keluar. Jadi dia keluar, kita tak boleh buat apa-apa. Kita hanya boleh bagi kaunseling aja. Pujuk pelan-pelan. Itu je kita boleh buat. Itu sekarang ni lah kita nak buat macam mana ya. Kita kena doa lah supaya ya, sebab tu kawan-kawan kita yang masuk Islam ni kita kena jaga dia betul-betul. Jaga. Saya ada satu pengalaman tuan-tuan, memang pengalaman ni menjentik hati saya. Ada seorang Melayu lah, dia dikristiankan. Dia dikristiankan oleh gereja. Jadi kami pun dapat tahu, kita dakwah dia. Pujuk dia balik. Dia masuk Kristian tu sebab dia susah. Tak ada orang nak bantu dia. Tak ada orang nak bantu dia. Jadi bila gereja bantu, dia pun rasa baguslah gereja ni, dia masuk Kristian. Jadi kami Jabatan Agama ni bila tahu, kita buat usaha dakwah dia. Akhir sekali dia berminat untuk masuk Islam balik. Bila dia masuk Islam, dia orang susah. Kita Jabatan Agama pun hantar bantuan kat dia. Hantar beras, gula, hantar rumah dia. Satu hari dia telefon. Dia kata, "Ustaz, terima kasih kerana Jabatan Agama ambil berat tentang kami. Tapi saya ada satu komen lah Ustaz." Apa komen dia? Gereja bagi bantuan, Jabatan Agama pun bagi bantuan. Tapi Ustaz, gereja masa hantar beras, hantar gula di rumah kami, itu dia masuk rumah kami, dia hantar beras, dia pegang saya punya anak, dia dukung anak saya, dia gosok anak saya, dia manjakan anak saya. Tapi Jabatan Agama punya orang hantar beras depan pintu saja, dia tak masuk dalam, tak tengok anak saya. Saya pernah kena pengalaman gitu, kita pun rasa macam Allah, kurangnya kita ni. Itu. Sebab kita pun sabkan benda tu pada orang tu. Orang tu mungkin dia tokek beras, dia hantar beras, kerja dia selesai dah. Tapi gereja hantar tuan-tuan, masya-Allah. Kami pernah jumpa di Tanjung Karang. Di Tanjung Karang, kita dapat maklumat daripada orang kampung, rumah orang Melayu kita didatangi oleh orang pakai baju hitam. Setiap pagi bawa kuih, bawa air masuk. Rumah orang Melayu kita. Jadi kami pun hantar
Hantar kita punya pasukan tengok, memang betul, pagi-pagi memang ada orang masuk. Jadi kita pun terpaksa hantar pendawah kita masuk, ketuk pintu, memang rumah orang Islam, rumah orang Melayu. Seorang perempuan sedang sakit. Anak dia 4 orang cacat. Kita penduduk tanya, Bora tanya, siapa tu kak? Dia kata yang datang tu gereja Tanjung Malim. Gereja Tanjung Malim hantar bantuan pagi-pagi sebab kakak sakit. Kakak ni positif AIDS. Suami kat mana? Suami kat dalam penjara pun positif AIDS juga. Ni anak-anak ni semua cacat sebab kami berdua isap dadah. Jadi kami nak cari makan tak boleh, gereja bantu kami. Tapi mereka tak ajak kami masuk Kristian pun. Mereka hanya hantar makanan. Memang gereja takkan ajak orang masuk, dia hanya buat baik saja. Orang yang masuk Kristian. Dia tuan-tuan bayangkan. Jadi bila kita tengok tu, mujurlah kita ada pusat zakat. Bila ada pusat zakat yang tentang duit tu ada dah sikit, kita cepat-cepat pindahkan dia di satu tempat yang lain, jauh daripada gereja, dan kita hantar ustazah kita duduk dengan dia, jaga dia sampai dia meninggal dunia. Sebab nak jaga akidah dia tu. Jadi inilah rahmatnya Islam, tuan-tuan. Ya, rahmatnya Islam. Bukan saja pada akidah, pada ibadah, pada muamalah. Juga dalam masalah muamalah. Walaupun kita ada sistem muamalat Islam, sistem muamalat Islam kita ni penuh dengan rahmah. Tak ada unsur-unsur kezaliman, tak ada. Ya, kita nak berjual beli ni bukan saja tidak boleh menipu, unsur-unsur yang tidak jelas pun tak boleh. Mesti semuanya jelas. Nak jual ikan kena ada kat depan. Itu. Nak jual apa pun kena terang-terang. Sebab ini rahmah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kesimpulannya, kedatangan baginda ialah untuk mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan dan memasmi sebarang kemudaratan. Apa yang pasti, pengutusan baginda syarat dengan maqasid syariah di samping beberapa amalan yang bersifat ubudiyah. Ini kita dah terangkan tadi. Semua hukum hakam yang dibawa oleh Nabi SAW di sana ada maqasid syariahnya. Apa itu maqasid syariah? Tujuan-tujuan mengapa perkara itu diwajibkan. Islam tidak akan wajibkan sesuatu melainkan di sebalik kewajipan itu ada kebaikan untuk manusia. Islam tidak akan mengharamkan sesuatu melainkan ada kebaikan untuk manusia. Kita ambil satu contoh. Islam mengharuskan talak. Talak ni, walaupun dalam hadis kata bila orang talakkan isteri bergegar aras, tetapi talak itu diharuskan dalam agama kita kerana agama kita ni agama rahmah. Tuan-tuan tahu tak, dalam dunia ni ada satu agama yang tak membenarkan suami talakkan isteri. Agama apa? Kristian Protestan. Dia tak boleh talak isteri dia. Tak boleh. Engkau ambil perempuan ni dengan nama Tuhan, kau tak boleh talakkan dia. Kena jaga dia sampai mati. Tuan-tuan tahu tak apa akibatnya? Akibat dia berlaku dekat Amerika. Berapa banyak suami bunuh isteri dia senyap-senyap. Ada satu kes, seorang ahli perniagaan, dia dah tak suka isteri dia dah. Dia tak sayang lagi isteri dia. Dia dah suka perempuan lain. Tapi nak talak, tak boleh. Dalam agama dia tak ada talak. Isteri dia mulut letih ke, tak reti masak ke, apa benda pun dia tak boleh talak, dia kena tahan sampai tua. Jiwa menderita. Dia dah suka kat perempuan lain. Apa dia buat? Dia upah seorang pembunuh. Aku pergi mesyuarat dekat Tokyo, sampai dekat Tokyo kau bunuh isteri aku. Supaya orang tak nampak aku yang suruh. Banyak kes tu berlaku. Tapi dalam agama kita, agama rahmah. Walaupun talak tu benda yang kita tak suka dengar, tetapi itu adalah rahmah daripada Allah. Nampak tak? Dah suami isteri dah tak boleh jumpa dah. Jumpa je nak bergaduh. Jumpa je nak bertengkar. Yang ni pakai bom, yang ni pakai kimia. Macam mana? Yang pakai kimia ni dia ambil, dia simbahnya asid kat muka suami kan macam mana? Sebab dah tak boleh duduk dah. Islam kata, fa'amsiku bil ma'ruf atau tasrihu bi ihsan. Engkau kalau pegang perempuan ni, jaga elok-elok. Kalau tak boleh tahan, lepaskan elok-elok. Maka dilepaskan. Yang ni buat cari pasangan baru, ni cari pasangan baru. Berapa banyak orang yang bercerai, akhir sekali bertemu dengan pasangan yang sesuai, mereka bahagia. Kalaulah dalam Islam ni tak ada talak, manusia akan jadi gila. Gila. Tetapi dengan adanya talak, alhamdulillah. Walaupun talak tu kita tak suka dengar. Tetapi dia keperluan manusia.
Sebab apa? Islam ini agama rahmah. Dan bila nak talak kan tu pula, mesti talak dengan ihsan. Fa imsakun bil ma'ruf wa tasrihu bi ihsan. Kalau pegang perempuan ni, pegang dia elok-elok. Jaga elok-elok, nafkah bagi cukup. Tapi kalau nak ceraikan, ceraikan dengan baik. Sebab itu kita tak boleh ceraikan perempuan ketika dia sedang mengandung. Betul? Ketika dia sedang mengandung, dia perlu suami untuk pergi jumpa doktor, cek perut dia gitu ini. Tiba-tiba diceraikan, itu zalim. Begitu juga dia sedang haid. Ketika dia haid, tak boleh ceraikan dia. Perempuan sedang haid, emosi dia terganggu. Sebab tu dalam Islam, nanti dulu. Kalau dia mengandung, sampai dia lahirkan anak. Baru talakkan dia. Kalau dia sedang haid, nanti dulu. Ketika dia suci, baru kita talakkan dia. Nak cerai pun kena. Lepas cerai pula, bukan lepas begitu aja. Itu. Aku tak suka kau, jatuh talak 3. Oh, bukan begitu. Lepas cerai, ada tanggungjawab yang perlu suami tunaikan. Itu. Banyak, bukan lepas gitu aja. Jadi talak dalam Islam, talak yang penuh rahmah, bukan zalim. Dia tidak ada unsur-unsur kezaliman. Cuma orang Islam kita sekarang ni oleh kerana tak faham agama, dia talak isteri dia dalam keadaan yang penuh zalim. Itu tak betul lah tu. Ya, tak betul lah buat macam tu. Islam itu agama rahmah. Agama yang baik. Siapa tengok Islam, ibarat dia tengok bunga warna merah yang harum mewangi. Islam ini ibarat bunga berwarna merah yang harum mewangi. Ya, siapa tengok dia mesti tertarik pada Islam. Tetapi hari ini mengapa orang tak tertarik pada Islam? Bukan salah Islam, salah penganut Islam yang mengamalkannya dengan cara yang tak betul. Itu salah kita. Islam itu tetap yang terbaik. Sebab itu dekat hari ini tuan-tuan, dekat Eropah, orang putih dah mula meninggalkan gereja mereka. Berbondong-bondong masuk Islam. Berbondong-bondong masuk Islam. Ya, di Eropah sekarang ini, gereja-gereja bertukar jadi masjid. Sebab mereka nampak keindahan Islam itu. Ya, belum kita cerita panjang lagi. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, saya semayang dengan guru saya dekat Masjid Muar. Dekat Masjid Muar, tu Masjid Muar yang lama. Ya, lebih kurang 30 tahun lepas lah. Saya semayang Zuhur, kebetulan lambat lah saya dengan guru-guru semayang lah kat situ. Jadi guru saya ni kecil ni, dia orang dia, kurus dia orang dia. Anak murid belakang besar-besar. Dah dia guru, dia jadi imam lah. Kami bersemayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada seorang mak salih, dia ambil gambar. Lama dia duduk depan, dia tengok kami semayang. Kami pun perasan lah, saya budak-budak ni masa tu tengok. Mak salih ni apa hal ni? Lepas semayang, dia guru kami pandai cakap orang putih. Dia tanya, ni apa benda kau buat ni? Kata, inilah sembahyang orang Islam. Dia kata, fantastic. Engkau pak imam kecil ni je kau. Anak murid kau punya besar, dia ikut cakap kau. Ini lebih hebat daripada askar, dia kata. Askar pun belum tentu private akan ikut cakap dia punya kapten. Ini imam rukuk, dia rukuk. Imam sujud, dia sujud. Semua imam buat, semua dia ikut. Sedangkan kau pandang depan, kau tak pandang dia pun. Tapi dia boleh patuh kat kau. Ini fantastic. Ini apa agama Islam? Saya mau masuk agama ni. Masuk Islam dia kat situ. Kami Islamkan dia dekat dalam Masjid Muar. Dia baru tengok orang Islam sembahyang, dia dah tertarik. Nampak tu? Sebab itu, kita buat saja Islam. InsyaAllah orang kafir tengok, dia akan tertarik. Sebab Islam ni semuanya indah. Semuanya indah. Ni kita nak berkorban ni. Korban ni satu ibadah yang boleh menarik orang Islam. Orang bukan Islam. Sebab itu bila tuan-tuan buat korban nanti, tuan-tuan akan masak kat luar. Bila masak tu rempah aroma tu nanti sampai kat rumah dia. Itu hantarlah sepiring kat rumah dia. Jangan sampai dia kata orang Islam ni masak sedap-sedap, apa pun tak hantar kat rumah kita. Zalim Islam ni. Jangan gitu. Tuan-tuan kata, Ustaz, kan daging korban kan orang kafir tak boleh makan. Memang orang kafir tak boleh makan. Belilah daging lain hantar kat rumah dia. Itu, cari daging ayam lain yang tidak korban tu hantar kat rumah dia. Sebab bila dia tengok kita sembelih tu, dia keliru juga. Masak pula rempah. Sampai ke rumah dia barunya. Hantar sepiring. Ataupun kita jemput dia, marilah datang sama-sama dengan kami. Malam ni kita korban, makan daging korban, sediakan satu kemah untuk orang bukan Islam. Ajak makan sama-sama. Supaya dia terasa Islam ini agama kasih sayang. Jangan kita makan seorang, masjid-masjid jarang jemput orang bukan Islam datang. Apa kata kita buka masjid kita kepada orang bukan Islam? Hari masjid.
Ini hari masjid, panggil. Kami pernah buat sekali, bagi saya 2 minit lagi. Kami pernah buat sekali tuan-tuan, panggil, kita pergi gereja, pergi kuil, panggil Tok Sami ni datang makan dekat masjid. Masa tu kongsi Pak Cai. Masa tu kebetulan kongsi Pak Cai. Jadi nak sambut kongsi Pak Cai tak boleh. Tapi kita nak tunjuk Islam ni agama yang rahmah. Kita pun panggil untuk majlis makan malam di masjid. Jadi Tok Sami datang, Tok gereja datang belakang. Datang belakang ni. Yang pakai ihram kuning tu pun datang. Datang masjid. Bila dia datang masjid, sebelum makan kita ajak dia masuk masjid. Masuk masjid kita beritahu dia pun, kita perkenalkan dia, ini namanya mimbar. Ini mimbar hari Jumaat, kita punya imam baca khutbah dekat sini. Apa pasal dia tinggi? Dia tinggi sebab dulu zaman Nabi, mikrofon tak ada. Jadi bila tinggi itu suara akan pergi bawah. Oh, ini sains lah dia kata. Dia tengok bersih, ini masjid banyak bersih. Ini apa ni, kita terang kepada dia. Ada seorang padri tuan-tuan, kita dengar dengan telinga sendiri. Dia kata, saya tak pernah rasa tenang lah. Sebelum ini bila saya masuk masjid, saya rasa tenang. Kita berkata, okey, jom kita pergi makan. Kita bawa dia makan dekat luar. Bila makan dekat luar tuan-tuan, apa kata Tok Sami? Tok Sami kata apa? Sebelum ini Ustaz, kami banyak takut mau datang masjid. Kalau kita sakit perut pun mau tumpang masjid punya tandas pun kita banyak takut. Sebab itu haji yang banyak jarang. Tapi ini hari, bila masjid panggil kami makan sini, ini banyak best. Nampak tak? Jadi kebetulan kadang-kadang masjid-masjid kita ni yang jaga dia sarjan-sarjan pencin kadang-kadang. Sarjan kan dia garang. Ya. Jadi orang bukan Islam ni sakit perut pun nak menumpang buang air pun takut. Jadi kita buka masjid kita. Raya korban ni panggil mereka makan dekat masjid kita. Tak jadi masalah. Ya, biar dia nampak Islam ini agama rahmah. Agama kasih sayang. Gitu ya. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Kuliah kita pada malam ini seperti biasa, saya datang dengan anak-anak murid, adalah buka sikit gerai kat belakang tu. Malam ni istimewa sikit ya. Tuan-tuan boleh tengok kat belakang tu apa yang sesuai, tuan-tuan bawa balik rumah lah bagi kepada anak-anak. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu seperti mana Engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.